Okey, pelajaran RBT tingkatan 2 hari ini bersama Cikgu Asma. Cikgu akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan reka bentuk sistem aquaponik. Okey, apa yang sedia maklum sebelum ni cikgu dah terangkan maksud aquaponik, iaitu tanaman yang yang melibatkan bahagian hidroponik, iaitu tanaman, dan juga bahagian aquaculture, iaitu menternak ikan. Okey. Jadi kita ada 3 model ataupun 3 sistem, iaitu sistem raft, sistem ebb and flow dan juga sistem NFT. Jadi reka bentuk ni ataupun model aquaponik ni ada kelebihan dan ada kelemahan. Okey, baik, kita tengok yang pertama, iaitu sistem raft ataupun sistem rakit, iaitu kita panggil tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air sepenuhnya lah. 24 jam akar berada di dalam air. Jadi apa kelebihan dia? Akar berada terus dalam air tu. Yang pertama, akar tanaman tadi boleh menyerap nutrien organik yang dilepaskan oleh ikan tadi. Dia boleh serap terus. Tak ada nak halang dah. Dia boleh serap terus. Jadi bila dia boleh serap terus, ikutlah masa dia, tempoh 24 jam dia. Jadi tanaman tadi akan tumbuh lebih cepat berbanding dengan sistem lain lah. Cepat membesar, gemuklah pokok ni. Kemudian kelebihan yang ketiga, lebih productivity. Maksudnya pokok tadi cepat membesar, jadi hasil dia lebih lah. Hasil dia lebih daripada sistem lain. Jadi petani lebih suka sistem rakit ni digunakan secara komersial lah. Ada 3 kelebihan. Okey, kita tengok kelemahan dia juga. Yang dia ada 2 kelemahan. Apabila akar tu sentiasa terendam di dalam air, akar tadi akan terdedah lah oleh serangan bakteria yang dilepaskan oleh ikan tadi dalam amonia tadi tu. Dia akan serang akar tadi. Jadi pokok tadi akan risiko lah untuk mendapat penyakit. Dan yang kedua, akar pokok tadi akan mereput, akan mudah reput dan busuk sebab sentiasa terendam di dalam air. Okey, kita tengok sistem yang kedua, sistem ebb and flow ni, iaitu sistem pasang surut yang dia menggunakan loceng sifon yang lebih berperanan seperti pelampung pada tangki simbah tu. Okey, jadi kita tengok kelebihan. Yang pertama, media tanaman yang kita pakai tu, kalau kamu tengok media tanaman yang tepi tu, biji-biji tu, okey, dia boleh berfungsi sebagai biofilter ataupun kita kata penapis lah. Penapis untuk sistem ni. Dia boleh tapis air lah. Okey, kemudian yang kedua, biji benih tadi kita boleh tanam terus di dalam media tanaman. Maksudnya kita tak perlu menggunakan pasu kecil ke ataupun bekas. Kemudian yang ketiga, kita boleh pilih pelbagai lah media penanaman seperti kerikil, hidroton dan sebagainya lah. Okey. Kemudian kita tengok kelemahan untuk sistem ebb and flow ni, sebab pokok tadi tu dia hanya ditanam di atas di dalam media penanaman. Kemudian yang tadi orang kata perlu pasang surut dekat media tanaman tadi. Jadi dia memerlukan elektrik 24 jam lah untuk mengairi media tanaman. Jadi kita memerlukan elektrik. Itu kelemahan dia. Kalau tak ada elektrik, jadi susahlah pokok kita. Okey, yang kedua, perlu memberikan
penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon. Kerana kegagalan pada loceng sifon akan menyebabkan air melimpah, kemudian air di dalam kolam berkurangan dan ikan akan mati. Okey, maksud kat sini loceng sifon yang berada di tengah tu yang berwarna kuning tu mesti berfungsi dengan baik. Kita kena tengok sedialah. Tu dia kata penyelenggaraan. Maksudnya kita kena tengok supaya dia berfungsi dengan baik. Kalau dia rosak, jadi sistem tadi akan rosaklah. Pokok kita akan mati, mungkin ikan pun akan mati. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah sistem NFT. Okey, iaitu sistem seolah macam sistem RAF juga, cuma sistem ni dia hanya akar dia hanya sikit saja yang menyentuh air. Maksudnya akar di hujung-hujung itulah. Kita boleh fokus kat sini. Tu. Okey, air di hujung-hujung tu sahaja, akar yang hujung tu saja terendam, akar terdedah maksudnya dia terendam dekat air tadilah. Okey, jadi kita tengok kelebihan NFT ni. Air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Sebab sangat sedikit dia sikit saja masuk. Okey, kemudian pam yang digunakan agak kecil sebab air tu nak masuk sikit saja, jadi kita guna pam yang kecil saja. Tak perlu yang besar. Tekanan untuk pam yang kecil itu pun dah memadai untuk mengepam air yang sedikit tu. Kemudian produktiviti tidak setinggi sistem RAF. Maksudnya hasil tanaman dia taklah banyak sangat, tak memuaskan lah, tak banyak sangat. Okey, kita tengok dari segi kelemahan pula. Memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Sebab dia tak pakai sangat media tanaman. Kalau kita tengok dah bekas, kemudian akar tu terendam, kita tak ada media tanaman, kita hanya ada bekas tu saja. Jadi kalau kita perlukan penapis yang asing untuk menapis air tadi. Okey, kemudian yang kedua, penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT ni. Maksudnya kita perlukan bekas tanaman. Okey, kamu tengok kat situ dia memerlukan bekas tanaman. Jadi ada 3 jenis sistem, ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu harap kamu dapat membezakan 3 sistem aquaponik ni dan juga kelebihan kelemahan setiap daripada sistem sistem aquaponik tersebut. Okey, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi